Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Syafiq, bernombor matrik S58361. Hari ini saya akan membentangkan mengenai industri tok dan di awal botol. Pada 7 Mei 2023, bertempat di UMTCC, telah diadakan satu industri tok bagi menjayakan projek sulam, iaitu Let's Start Sustainable and Healthy Lifestyle. Industri Talk ini telah disampaikan oleh Profesor Dr. Fazilah Alliance Aribah binti Abdul Majid. Pelbagai input dan info telah kami perolehi daripada industri Talk ini, seperti bahan serta komponen yang perlu ada dalam menghasilkan baja kompos. Pada 14 Mei 2023, bertempat di Kompleks Kuliah, telah diadakan satu bengkel di awal botol. Bengkel ini diadakan bagi menghasilkan composting bin, iaitu bekas untuk penanaman ataupun bekas untuk menghasilkan baja kompos. Bengkel ini telah mengajar para pelajar untuk menghasilkan bin, iaitu bekas daripada bahan boleh dikita semula seperti botol. Bagi fasa fermentasi, kami memilih sisa makanan iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan yang bersesuaian dan dipotong ke sayur yang kecil. Kemudian letakkan penapis ke dalam tun dan masukkan segenggam biokatalis dan diikuti 2 inci sisa makanan secara bersela-seli sehingga bin penuh dan akhiri dengan segenggam biokatalis. Seterusnya, tutup bin kompos dengan ketat. Lebarkan tarik mula dan akhir dan biarkan ia selama 7 hari. Kami turut memantau paras air kompos setiap hari secara bergila-gila supaya ia tidak mencapai paras kompos tadi. Pematangan. Kami campurkan dan gaulkan 2 bekas tanah, 1 habuk kayu dan 1 sekam bakar sehingga sekata. Kemudian, masukkan campuran tadi dan diikuti sisa kompos ke dalam tun secara bergila-gila dan diakhiri dengan campuran tanah. Tutup tun dengan ketat dan catat tarikh awal dan akhir. Kemudian biarkan selama 2 minggu. Fasa 1 dan 2 dilaksanakan dengan bimbingan Cik Sharifah Safika. Proses baja kompos. Bagi membuat tanah kompos, kami campurkan 2 bekas tanah, 1 kompos matang, 1 habuk kayu serta cecair kompos dan kacau sehingga sekata. Masukkan campuran tadi ke dalam polybag untuk proses penanaman. Proses penanaman. Prof menunjukkan cara mengeluarkan pokok dengan betul. Kami menanam bawang dayak ke dalam polybag tadi dan siram air dengan secukupnya. Proses membuat tanah kompos dan tanam dibimbing oleh Prof Fazilah dan pengajar lain. Salam sejahtera, nama saya Lok Chun Ho, nombor batch S59809. Tadi saya akan bentangkan agenda pemesyuaran bersama dengan pihak sekolah, SK Teluk Ketapang dan juga aktiviti pengenalan SDG kompos dan tanam. Jadi daripada agenda pemesyuaran bersama dengan pihak sekolah SK Teluk Ketapang, kami telah menjelaskan tujuan aktiviti ataupun projek sulam ini kepada pihak sekolah. Kami telah membincangkan aktiviti yang akan dilakukan seperti kompos tanam dengan 3R yang akan dilakukan oleh setiap kumpulan daripada pelajar UMT. Selain itu, kami telah pun membincangkan tarikh untuk setiap aktiviti seperti Hari Alam Sekitar dan tarikh perjumpaan dengan pahala pelajar. Selain itu, kami telah bincang tempat aktiviti untuk setiap kumpulan. Pada akhir meeting program projek bersama pihak sekolah telah pun bersetuju dengan aktiviti yang bakal dilakukan oleh pelajar UMT. Seterusnya, untuk perjumpaan kali pertama dengan murid-murid SK Teluk Ketapang, kami telah ajar murid-murid tentang teori secara keseluruhan seperti masuk SDG, kompos dan tanam. Kami telah pun menjalankan aktiviti Q&A dan untuk mendidikkan hadiah untuk murid-murid yang dapat menjawab soalan ni daripada hasil pengajaran teori untuk pengenalan SDG, kompos dan tanam. Murid-murid dapat memupuk rasa kesedaran dan tanggungjawab alam sekitar di kalangan penganjur pelajar dan juga boleh meningkatkan kesedaran tentang kesan individu mereka terhadap alam sekitar dan berusaha untuk mengapaukan tingkah laku yang mampan dalam kehidupan seharian mereka.
Okey, untuk 2 botol ni kan, yang pertama kita akan kerat dekat sini. Dekat sini satu. Yang satu lagi kita akan kerat dekat bawah ni satu. Untuk botol pertama, kita dah kerat, kita tak nak yang ni, so kita ambil yang ni. Untuk botol kedua pula, kita dah kerat kat bawah dia. So kita akan buat macam ni. Kita nak dua ni je. Oh, dan satu lagi, kita nak satu lagi ni, yang ni untuk letak, untuk tutup di atas. So yang ni, kita buat ni. Kita akan buat ni, sinilah kita akan letak sisa makanan. So yang ni kita kena tebuk-tebuk kat sini. Okey, saya dah tebuk dah lubang kat sini. Ni supaya air cecair daripada sisa makanan tu keluar. Korang kalau tak ada penebuk lubang kan, korang boleh guna pisau je. Lepas tebuk lubang kat bawah ni, botol satu lagi ni kita kena letak macam ni. Dekat sini kita kena selotip, kemas-kemas supaya udara tak masuk. Kalau udara masuk, sisa makanan korang yang kat atas ni akan berulat. So kita tak nak sisa makanan berulat, so kita kena kemas kat sini. So jadi macam ni. Lepas tu kan kita akan letak sisa makanan kita di atas ni. Kita akan letak sisa makanan di atas dan kita akan tutup menggunakan ini. Dekat atas ni kita akan tutup. Lepas tu kita akan selotip sekeliling ni, tak nak bagi udara masuk juga dekat melalui atas. Macam ni lah botol DIY kita lepas kita dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afenda binti Ramli, pemegang kad matrik S59753. Di sini saya akan menerangkan proses pematangan M1, di mana ia merupakan proses pematangan tanah dan kompos selama 14 hari. Bahan kompos yang sudah melalui proses fermentasi selama 1 minggu merupakan bahan yang sangat penting. Langkah pertama adalah sediakan bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan adalah bahan kompos yang sudah melalui proses fermentasi selama 1 minggu, tanah, serkam bakar dan habuk kayu. Bahan lain juga diperlukan seperti beset, skop, bin dan bekas acuan. Langkah 2. Gaul 2 bekas tanah, 1 bekas sekam bakar dan 1 bekas habuk kayu. Gaul ketiga-tiga bahagian ini sehingga sebati dan juga rata. Langkah terakhir adalah isi hasil gaulan tadi ke dalam bin setebal 1 inci dan dilapiskan dengan kompos setebal 1 inci juga. Ulang langkah ini sehingga habis kompos dan bagi lapisan terakhir atau lapisan teratas mestilah lapisan tanah. Kemudian tutup bin ini dan ia perlu diperam selama 14 hari. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syah Mazri. Saya akan menerangkan tentang semaian tanaman yang telah kami buat bersama adik-adik di sekolah untuk projek sulam kami. Di dalam fasa ini, pelajar-pelajar akan diberi penerangan tentang bagaimana hendak menyemai pokok menggunakan baja kompos dan apakah bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan fasa persemaian ini. Antara bahan-bahan yang diperlukan dalam proses semaian adalah, yang pertama adalah tanah, yang kedua sekam bakar, yang ketiga kompos matang dan habuk kayu. Dan kesemua bahan-bahan itu akan dimasukkan ke dalam polybag dengan nisbah 2:1:1. Untuk aktiviti ini, kami telah meminta semua adik-adik untuk berkumpul untuk diberi penerangan terlebih dahulu tentang apa yang perlu dibuat, apa yang akan dibuat. Penerangan telah dibuat secara terperinci tentang bahan-bahan yang diperlukan dan cara-cara untuk menyemai tanaman juga telah diterapkan. Setelah penerangan dibuat, kami telah meminta adik-adik untuk mengambil polybag yang telah kami sediakan dan mereka akan letakkan sendiri bahan-bahan semaian ke dalam polybag masing-masing. Setelah aktiviti semaian dibuat, tibalah masanya untuk adik-adik melakukan aktiviti penanaman biji benih yang telah disediakan.
Setelah pelajar selesai proses penanaman, kami telah memberi beberapa tips penjagaan tanaman kepada pelajar. Antara tips yang diberi adalah penjagaan dari segi penyiraman. Pelajar perlu memastikan tanah sentiasa lembap dengan menyiram secara teratur. Pelajar perlu memastikan tanah tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembap dengan menggunakan kaedah meraba di kawasan permukaan tanah. Pelajar perlu memastikan air yang disiram meresap ke dalam tanah dengan baik dan tidak hanya di permukaan tanah sahaja. Yang kedua adalah pencahayaan. Pelajar juga perlulah memastikan tumbuhan terdedah kepada cahaya matahari. Dan yang terakhir adalah ventilasi, di mana pelajar perlu memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di persekitaran tanaman. Dengan sirkulasi udara yang baik dapat menghindari masalah seperti pertumbuhan jamur atau penyakit yang disebabkan oleh kelembapan berlebih. Hasil daripada pemberian tips kepada pelajar, terdapat beberapa pelajar yang berjaya menjaga tanaman mereka dengan baik. Pada asalnya mereka hanya menanam biji benih, kini mereka telah mendapatkan hasil tumbuhan daripada proses penanaman. Sekian itu daripada kami. Diharapkan projek ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar dalam menambahkan ilmu pengetahuan kepada mereka agar mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu tersebut di masa akan datang.